Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillah dapat kita jumpa hari ini untuk kelas kita yang pertama untuk bulan ni, bulan puasa. Sepatutnya kita ada setiap hari Ahad, setiap hari Ahad, tapi kita minggu lepas saya tunda sebab apa? Sebab saya terpaksa lah ada hal sikit, saya tukar pada hari lain. So untuk hari ni kita mula kelas yang pertama, kemudian hari Ahad ni kelas yang kedua dan minggu pertama cuti insyaAllah kelas kita yang ketiga lah. Alright, so untuk hari ni kita akan buat tajuk bab yang pertama, pola dan jujukan. Pola dan jujukan. Alright. So kita tak nak buang masa, kita teruskan saja. Bahan sudah share dalam grup kelas hari tu, boleh tengok. Tak faham pun tak apa, tak ada salah. Kita terangkanlah hari ni ya. Jom jalan. Sebenarnya sekat nanti kita tak faham, boleh tanya lah. Jangan risau, jangan malu lah. Just tanya saja. Jangan risau. Sebab apa? Sebab yang nak belajar tu awak. Yang nak periksa tu awak, bukan saya. Saya hanya nak mengajar sahaja. Jom. Tajuk inilah tajuk antara tajuk yang sangat simple dalam exam kita. Sangat simple exam kita. Dan tajuk ini pernah masuk dalam SPM pun. Untuk pengetahuan kamu, soalan SPM, dia masuk soalan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi, tajuk-tajuk form 1, form 2, form 3, form 5 ni semua penting lah. Kan semua penting masuk. Yang pertama sekali kita akan belajar dua benda ya. Pola, jujukan, pola jujukan. Itu je benda. Apa maksud pola, apa maksud jujukan, apa maksud pola jujukan. Itu je. Pola ni maksudnya adalah kita tengok keseragaman. Keseragaman. Benda disusun ikut keseragaman. Itu maksud pola. Maksudnya disusun ikut aturan yang betul. Itu maksud pola. Secara umum lah, kita tak payahlah hafal apa itu pola, tak payahlah hafal. Dalam buku teks kita, pola dia kata apa? Ni dia kata pola. Pola adalah, ni kata dalam buku teks ya, pola dia kata ialah ni aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor yang ataupun objek. Itu masuk pola. Maksudnya kita nampak benda kita boleh tahu. Contoh nombor 1 tu. Dia nampak corak pertama tu 2 kotak. Kemudian 4 kotak. 6 kotak. Kita nampak pola tu. Bertambah 2, 2, 2, 2. Itu maksud gitu. Yang B kita nampak contoh. Mula segitiga hijau. Kemudian hijau biru. Kemudian hijau biru. Lepas ni agak-agak apa pula color dia. Itu dia. Bentuk dia tu. Itu mesti nampak corak dia. Itu maksud pola. Just tahu je lah. Dan pola ini melibatkan aturan susunan nombor, tambah, tolak, darab, bahagi. Itu je. Itu aja. Contoh soalan pertama ni. Corak yang pertama tu, dia ada 1 kotak berwarna. Kemudian 2 kotak berwarna. Kemudian 4 kotak berwarna. Kemudian 8 kotak berwarna. Tengok contoh ni. Kita tengok contoh kat sini. Pertama tengok corak dia. Yang pertama tu ada 1 kotak saja yang berwarna. Sini. 1 kotak berwarna. Kemudian dia ada 2 kotak yang berwarna. Corak pertama 1 kotak berwarna. Corak yang kedua tu 2 kotak berwarna. Ini 1 kotak berwarna. Yang ini pula 2 kotak berwarna. Kemudian daripada 2 kotak dia jadi 4 kotak berwarna pula. Jadi 4 kotak berwarna. Ini jadi 4 kotak berwarna. Kemudian yang ini jadi 8 kotak berwarna. So agak-agak lah. Selepas ini apa pula kotaknya? Berapa pula kotak berwarna? Siapa nak cuba? Lepas ni berapa pula kotak berwarna? Mula tadi 1, 2, kemudian 4, kemudian 8. Agak-agak apa pula kotak berwarna lepas tu? Iris ada tak jawapan? Cuba. Agak berapa kotak berwarna seterusnya? Kita tengok pattern tu 1, 2, 4, 8. So agak lepas ni berapa pula kotak berwarna? Ataupun kawan-kawan nak cuba jawapan dia, boleh tulis kat chat ni. Farah, agak-agak berapa kotak berwarna? Tadi 1, 2, 4, 8. Lepas tu agak berapa pula? Amira, Aina, nak cuba? Kalau kita tengok pattern kat sini, mula-mulanya dia 2, 1. Kemudian menjadi 2. Dia sama ada kita tambah 1 ataupun kita jarak 2.
Itu contoh dia. Okay, maksudnya di sini sama ada kita akan tambah satu ataupun kita akan darab dua. Dia sama ada tambah satu jadi dua ataupun kita akan darab dua jadi dua juga. Tu tengok pattern dia. Okay, pola pertama ni sama ada kita darabkan dengan satu, tambahkan dengan satu. So, satu tambah satu jadi dua. Ataupun kita akan buat darab dua. Satu kali dua dapat dua. Itu bentuk yang pertama. Sama ada kita tambah ataupun darab. Okey, lepas tu kita tengok. Okey, tak ada jawapan dari kawan kita. Okey, Amira Aina kata 16. Okey, kita check tengoklah. Okay, thank you Amira Aina. Okey, so di sini kita ada dua pattern. Sama ada tambah satu dengan nombor sebelum dia ataupun kita darab dua dengan nombor sebelum dia. Antara dua lah. Okey, so kalau tambah satu, dua tambah satu sepatutnya jadi tiga. Okey, so kalau ini tambah satu dapat tiga. Sekarang dia sudah jadi tidak betul. Kerana soalan bagi, gambar tu bagi dia 4. Okey. Tapi yang berikut tu, okay, ni saya tambah dulu sekejap. Ni. Okay, kalau yang ini, kita tambah satu dapat dua. Okey, atas betul, bawah pun betul. Ini kalau kita tambah satu dapat dua. Darab dua pun dapat dua juga. So, dua-dua masih betul. Okey, kita test yang ini pula. Kalau test yang ini pula, kalau atas kita tambah satu, dia jadi tiga. Dia tak betul. Yang ini kita darab dua, dia jadi 4. Masih betul lagi. Okay, so ini bermaksud patternnya lah kita darabkan dengan 2. Jadi kalau yang ini, darab 2 lah. Kita jangan ambil tambah 3. So kita akan ambil yang darab 2 sahaja. So bila darab 2, dapat 8. Dan akhirnya untuk yang berikut tu, sama lah kita follow lah. Sebab dia pattern tu. Jadi yang ini darabkan dengan 2. So dapat 16. So kita akan hitamkan, colorkan 16 kotak kat sini. So color kat mana tak kisah, janji ada 16 kotak lah. Okay. Tak kisah mana-mana pun. Janji dia adalah. Dia tak gerak pula. Okay, 1, 2, 3. Tak kisah, janji 16 kotak lah. Okay, alamak kacau lah ni. Sekejap ya. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak kisahlah, color janji color ya. Okey, alright. So, jom kita colorkan 16 kotak. Okey, ni baru 2, 4, 2, 4, 6. Okey. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, hello. So 3, 6, 9, 12, okay, 15 dan 16. Tak kisah. Kalau macam mana pun yang penting ada 16 kotak. Okay, alright. Di sini kita tengok, kita buat color ikut bilangan kotak. Bukan ikut corak dia. Bukan ikut bentuk dia betul-betul. Okay, alright. Okay, ni contoh. Ni soalan dia. Kita corak, kita colorkan 16 kotak. Ataupun kita nak buat color macam ni, tak apa, boleh. Okay, kita colorkan sini. Okay, 1, 2, 3, 1, 2. Ya, 1, 2. Okay. So, kita ada 3, 6, 9. Okay, ni tak payah color contohnya. Okay, contohnya. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, okay, 16. Pun boleh juga. Yang penting lah, kita nak tahu bilangan kotak tu berapa. Okay. Okay, tengok yang ni pula. Ingat sekali, asal kat sini kita nampak ada 2, 4, 6, 8, 10, 16. Okay, 16, 32. Okay, 64. Okay. Di sini asalnya ada 16 kotak yang berwarna. Okay, ini ada 64 kotak berwarna sini kita tengok. Okay, kotak sini ada 64. Kemudian sini agak berapa? Di sini pula tinggal 2, 4, 6, 8, 10, 12, ada 16 kotak sini. Sekejap ya. Kat belakang rumah kan? Belakang rumah. Okey.
Okey, okey. Sekejap ya. Ya. Ada. Dah. Dia bayar 300. 150. Dia kata pay lah dulu. Tak apa. Ada lelaki kecil. Budak-budak. Okey. Tak apa nantilah. Tak apa. Pasal dia kelas online. Biar kita keluar boleh. Sama. Sorry ya, ada orang datang tadi sekejap. Okey, so kotak pertama tu 64 kotak. Okey, so agak-agak yang kotak kedua tu berapa pula? Okey, tapi dekat sini dia kata dah jadi 16 kotak saja. Okey, 16 kotak saja. Dia yang ini pula last kali jadi 4 kotak sahaja. Ni 16, lepas tu sini 4 kotak sahaja. Okay, 16, kemudian jadi 4 kotak sahaja. So macam cakap awal tadi, kita punya pola sama ada kita akan bertambah daripada nombor sebelumnya, ataupun kita tolak nombor sebelumnya, ataupun kita darat nombor sebelumnya, ataupun kita bahagi nombor sebelumnya. So tengok sini. Pattern dia, tengok daripada 64, dia makin kecil. Tinggal berapa? 16, 4. Tengok kepada pattern dia, tengok sini. Okay. Pattern ni kita buat reverse, terbalikkan. Yang ini asalnya 4, okay, jadi 16. Agak-agak berapalah dia? Okay, kalau kita buat operasi tambah contohnya, 16, okay, kita buat operasi tolak. 16 jadi 4. Patutnya kalau ikutkan, kita tolakkan dengan 12. Dapat 4. Okay, gitu. Ataupun kita akan buat 16 jadi 4 ni kita mungkin bahagi. Bahagi dengan 4. So antara dua. Sama ada kita tolak ataupun kita bahagikan dengan 4. Dapat 4. So kita ada dua pattern kat sini, sama ada kita tolak ataupun kita bahagi. Okay. So kalau macam ni lah benda dia. Kalau kita buat macam ni, okay. Ini ke sini. Agak-agak berapakah bahagi 4? Dapat 16. Berapa bagi 4 dapat 16? Okay. Berapa dapat 16? Ataupun kita takut silap, kita buat secara reverse. Kita buat macam ni. Reverse. Boleh juga kita reverse kan. Okay. Kalau reverse maksudnya 4 campur 12 dapat 16. Boleh juga kita buat reverse itu. Boleh. Ataupun kali ni darat dia bahagilah. Okay. 4 darab 4 dapat 16. 4 darab 4 dapat 16. Okay. 4 darab 4 dapat 16. Okay. Kemudian yang ini pula kita buat macam tu. Okay. Apa jadi? Okay. Kalau yang ini, kalau kita campur 12, 16 campur 12 dapat 32. 16 campur, sorry. 16 campur 12 dapat 28. Okay. Tak sama dah. Okay. Kalau yang ini pula 16 kali 4 dapat 64. Okay. Masih tak betul juga ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay, alright. Soalan saya rasa silap sikit ni. Okay, lepas tu kalau yang ini, okay, sekarang ni yang atas tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai. Okay, yang ini pula saya rasa soalan saya silap. Sekejap ya. Okay, soalan saya ada silap. Sorry ya. Soalan ada silap. Tak perasan, tak ubah lagi hari tu. Kesalahan, kejap saya ubah sikit. Okay, soalan saya ada silap sikit. Okay. Yang ini saya nak ubah sikit kepada ada 8. Okay, ini saya ubah ada 8. Baru betul ayat dia. Okay, so saya ubah ni kat sini jadi macam ni. Okay, alright, macam ni cerita dia. Okay, asalnya 64, kemudian berkurang, jadi di sini ada 8. Okay, kalau 8, okay, contohnya, kalau 8 campur 8 akan dapat 16.
Kalau 4 pula maksudnya 8 kali 2 dapat 16. Okey, so antara sama dia tambah 8 ataupun darab 2. Antara dua lah. Okey, jadi kalau kat sini, kalau tambah 8 akan dapat 24. Okey, kalau ini pula darab dengan 2 dapat 32. So sama ada dia tambah 8 ataupun darab 2. Kita tak tahu lagi lah. Kita tengok yang ketiga ni pula. Kalau kita tambah 8, 24 tambah dengan 2, okey 24 tambah 8 akan dapat 32. Sedangkan kotak kita kalau 64. Okey, yang bawah ni pula kalau 32 darab 2 dapat 64. So yang ini nampak betul. Yang ni nampak betul. Okey. Ini nampak dapat betul-betul dia. Okey, follow dia. So ini bermaksud kita akan ambil yang bahagian bawah juga. Maksudnya nombor dia kita akan darabkan dengan 2 lah. So di sini kita colorkan sebanyak 32 kotak. Color lah macam mana tak kisah. Nak color ikut sama warna pun tak apa, tak ada hal. Yang penting kita color betul bilangan dia. Okey. Alright. Macam tu nah. Okey, color tak kisah nak ikut sama warna pun tak apa, tak ada hal. Yang penting kita nak bilangan kotak tu betul. Bilangan kotak tu betul. Alright. Okey, sini kita buat. Okey, kita nak 16 color lah. 16 kotak, 30 kotak yang dicolorkan. Okey. Tak faham tanya lah, jangan segan-segan . Tanya je, tak apa. Susahnya. Okey. Okey. Contohlah ya. Nanti saya buat elok jawapan dia. Okey. Alright. Okey, jadi yang penting kita kena pandai tengok dia punya pattern. Okey, warna tu tak kisah. Yang penting kita nak tahu bilangan kotak yang dicolorkan tu ada berapa. Okey, dia mesti ada 32. Tapi bentuk color macam mana tak kisahlah. Tak kisah. Yang penting cukup 32 color. Okey, alright. Contoh. 2, 3, 4. Okey. Okey, dalam pattern kita akan belajar sama ada nombor ataupun kotak-kotak lah. Dia antara dua je. Okay, nombor ataupun kotak-kotak sahaja. Mana dia? Okey. Okey, alright. Okey, kat sini ada 32 kotak yang kita dah color. Okey, tu untuk je. So, kalau yang ini, dari segi tulisan dia, jawapan dia ialah ni, didarab 2, didarab 2 dengan nombor sebelumnya. Kalau yang minta bentuk ayat, ini betul je. Okey, dalam ayat, ini jawapan kita. Okay. Didarab 2 dengan nombor sebelumnya. Kalau dia nak jawapan dalam bentuk ayat. Okey, kalau yang ini pula, dalam bentuk ayat, jangan tulis darab 2. Ini kita akan buat dibahagi 2. Dibahagi 2 dengan nombor sebelumnya. Ataupun kita buat bentuk ayat sama ni boleh. Kita buat macam ni. Ataupun kita buat macam ni boleh. Okey, bentuk atau didarab 2 dengan nombor selepasnya. Tapi nampak tak cantik lah. Nampak tak cantik lah. Okey. Yang ini betul jawapan dia tapi nampak tak cantik. Nampak tak cantik. Okey, kalau boleh kita tengok operasi kita tu dibuat kesimpulan daripada kiri ke kanan. Betul tak jawapan gitu? Baru cantik jawapan dia. Kalau kiri kanan,
nombor makin mengecil. Jadi kita ambil jawapan ni lah. Dibahagi 2 dengan nombor sebelumnya. Okey, alright. Tu contoh. Ini dalam bentuk rajah. Kalau bentuk ayat, buat tengok ayat dia, tengok sini. Cara sama macam tadi. Okey? Sama ada dia tambah, tolak ataupun bahagi dengan nombor sebelumnya. Okey, tengok sikit pattern dia. Yang pertama kita tengok pattern dia macam mana. Okey, kita tak payah ambil semua tau. Kita ambil sikit-sikit dah lah. Ambil sikit. Contoh nombor dia, kita ambil. Kau sekejap ni. Ni cara lah. Ada cara kita boleh gunakan untuk melihat pattern. Okey, kita buat macam ni. Okey, kita masukkan beberapa nombor cukup lah. Okey, nombor 3, 7, 11, 15. Kemudian 3, 15, 19, okey, 23. Cukup lah. Tak payahlah ambil banyak-banyak nombor. Alright, tengok pattern. Okey. Macam mana 3 jadi 7? Jadi 3 jadi 7. Bermaksud 3 jadi 7 ni bermaksud dia terhasil daripada 3 tambah 4. Dapat 7. Sedih. Tambah 4 dapat 7. Okey, yang ini pula macam mana 7 jadi 11. Macam mana 7 jadi 11? Sama jugalah benda dia. Kita akan tambah 4 juga. Kita tambah 4 juga. Okay, kita mesti pandai tengok dia punya pattern. Sama ada kita tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Ni kita buat tambah 4 juga. Yang ini pun kita tengok tambah 4 juga. Jadi kita hanya perlu tengok dalam 2-3 kali cukup lah. Tak payah tengok habis pun, buang masa. Alright? Kita hanya tengok kepada 2-3 kali cukup. Dapat pattern dah settle lah, tak payahlah buat habis. Ini pun tambah 4 juga. Tu maksud gitu. Okay, tidak perlu buat semua. Cukup tengok sekadar beberapa nombor sahaja. Okay, gitu contoh. Nampak? Jadi dekat sini, kita mendapati bahawa nombor ini disusun secara tambah 4 daripada nombor sebelumnya. Tu maksud cerita ayat ni. Okay, sini bentuk dia. Jadi maksud jawapan kita nanti ialah nombor tersebut akan ditambah 4 daripada nombor sebelumnya. Itu jawapan dia. Okay, ini yang pertama. Nombor tersebut ditambah 4 daripada nombor sebelumnya. Kerana patternnya nampak macam tu. Okay, alright. Tengok yang kedua pula. Sama cara, kita buat begini untuk kita nampak lebih mudah. Okay, kita buatlah satu susunan. Tak payah buat semua, sikit je cukup. Okay, kita ambil sikit-sikit nombor cukup, tak payah banyak-banyak. Okay, nombor dia 80, 65, 50, 35, 20. Okay, lepas tu ada nombor lagi lah. Okay. So dekat sini, macam cakap tadi, kita punya pattern sama ada bertambah, berkurang, darab, bahagi ataupun kota kuasakan. Okay. Contoh, macam mana 80, 65? Tambah tak mungkin lah. Dia mungkin akan tolak. Okay. Tolak dengan, contohnya, 80 tolak 65, mungkin contohnya tolak 15. Okay. Boleh tak sini? Okay. Bila 65, tolak 15. Okay, tolak 15, dapatnya 50. Okay, nampak macam betul dah tu. Okay. Tolak 15, dapat 50. 50 tolak 15. Okay, dapat 35. Dah dapat pattern dah. Okay, 35 tolak 20, tolak 15, dapatlah 20. Okay, so maksudnya sini pattern dia ialah semuanya akan ditolakkan 15. Jadi jawapan kita ialah ditolak 15 daripada nombor sebelumnya. Okay, ditolak. Ditolak 15 daripada nombor sebelumnya. Tu contoh. Okey. Yang ini pun sama juga tengok contoh. Okay, kalau kita dapat dia punya pattern tu, kerja kita akan jadi senang lah. Kerja kita akan jadi senang. Sangat senang. Okey. Tengok contoh yang ini pula. Okey, pattern dia dulu.
Melihat kepada patternnya. Okey, melihat kepada patternnya, nomornya bertambah, bertambah, bertambah. Jadi maksudnya sama ada dia tambah ataupun darab lah. Okey, daripada 5 menjadi 10, kemudian menjadi 15, kemudian menjadi 20. Tengok pun tahu dah. Okey, tengok pun tahu dah kita ni bertambah sebanyak 55. Tu ya, tengok tahu dah. Okey, tambah 5 sini, tambah 5 sini, tambah 5 sinilah. Okey, so kesimpulannya ialah nombor tersebut ditambah 5 daripada nombor sebelumnya. Itu jawapan dia. Okey, ditambah 5 daripada nombor sebelumnya. Siap. Itu je. Yang penting kita pandai tengok pattern dia. Okey. Ayat ini pula pun sama jugalah cara dia. Oh, sorry. Saya copy dulu, senang-senang jawapan. Okay, saya copy dulu, senang buat jawapan. Tak payah buang masa. Okey. Copy dulu senang. Alamak. Okey, saya adjustkan. Okey, untuk yang kedua tu, yang C, soalan C. Okey, C pattern dia, kita tengok. Dari segi pattern dia, asalnya 2592. Berkurang 432. Berkurang 72. Berkurang 12. Ya, lagi kurang lah. So, bila dia berkurang, sama ada tolak ataupun bahagi je lah. Kita test tengok. Yang pertama tengok. 2592 kita bahagikan dengan 432. Dapatnya 6. So mungkinlah, mungkin kita akan bahagi dengan 6. Tak mungkin tolak. Sebab apa kalau kita tolak, banyak tak tolak tu. Okey, test tengok. 432. Kita bahagikan dengan 72. Dapat juga ya 6. Masih sama lagi 6. Okey, 72 bagi 6. Dapat 12. Dapat pattern dia. Iaitu dibahagi 6 daripada nombor sebelumnya. Selesai, siap. Begitu je. Ingat saya cakap tadi, pattern dia sama ada bertambah, ditambah, ditolak, didarab ataupun dibahagi. Itu yang kita belajar lah. Nanti lebih advance lagi kita akan belajar dikuasa-kuasakan lah. Itu bila advance lagi. Sekarang kita buat tambah, tolak, bahagi dulu. Okey, seterusnya ayat ini. Tengok pattern dia juga. Okey, pattern dia sini daripada negatif 8. Daripada negatif 8. Okey, alright. Negatif 8. Dia menjadi negatif 19. Negatif 19. Nombor tersebut makin kecil. Okey, kemudian negatif 30. Kemudian negatif 41. Kita tengok pattern. Kita cuba buat urusan tambah dulu. Okey, negatif 8 tambah dengan negatif 19 akan jadi negatif 27. Tak dapat. Okey, jap. Cuba tolak pula. Tolak pula tengok. Kalau tolak pula tengok dapat tak? Cuba tolak, dapat 11. Tak dapat. Okey. Alright. Kalau macam ni, kita cuba buat operasi reverse. Reverse. Negatif 19 ditolakkan dengan negatif 8 akan dapat, alamak, negatif 19 ditolakkan dengan negatif 8 akan dapat negatif 11. Okey, kita cuba test lagi yang kedua. Negatif 30 ditolak dengan negatif 19 akan dapat 11. Nampak sama dah. Ini bermaksud nombor ini akan ditambahkan dengan negatif 11. Okey. Ditambah ataupun tertolak lah, senang. Tolak 11. Supaya negatif 8 tolak 11 dapat negatif 19. Bila kita tolak 11 jadi negatif 30. Tolak 11 dapat
negatif 41. So nombor ini dia berkurang 11 daripada nombor sebelumnya. Okey, jadi dia ditolak 11. Tolak 11 daripada nombor sebelumnya. Yang ni menunjukkan operasi tolak. Okey, yang ini pula tengok. Nombornya makin berkurang. So sama ada tambah, tolak, darab bahagi. Sama ada tolak ataupun bahagilah. Benda berkurang dia tolak atau bahagi lah. Okey, tengok pattern lagi sekali. Okey, asalnya 88 menjadi 64. Menjadi 40. Menjadi 16. Tengok pattern dulu, kita bayangkan. Okey, negatif 64 ditolakkan dengan negatif 88 akan jadi 24. Okey, alright. So, nombor tersebut makin besar. Nombor ini dia makin besar ni. Bila nombor negatif, makin kecil nombor tersebut, makin besar nilai dia. Ni kita faham konsep ni, jangan silap. Nombor ini, nombornya adalah semakin besar. Nombornya adalah semakin besar. Nombor semakin besar. Maksudnya akan melibatkan operasi tambah. Nombor semakin besar. Melibatkan operasi tambah. Sebab nombornya semakin besar. Nombor negatif, makin besar nombor tersebut, makin kecil lah nilai dia. Alright. Ini kena pandai lah, kena pandai betul-betul. So, ini bermaksud nombor ini dia akan bertambah 24. Tambah 24. Tapi kita check dulu betul tak betul. Okey. Kemudian kita tengok pula. Negatif 64 ditambahkan dengan negatif 64 ditambahkan dengan 24 dapat tak 40? Dapat tak 40? Okey, dapat. Tambah lagi dengan 24 dapat tak 16? Dapat. So maksudnya di sini nombor ini akan ditambahkan 24 lagi itulah. Jadi ini akan ditambah 24 daripada nombor sebelumnya. Yang ini tadi ni, yang atas tadi ni, nombornya walaupun nombor nampak besar tapi nilainya semakin kecil. That's why dia jadi bentuk unsur tolak. Okay, yang ni tadi ni, nombor dia semakin kecil. Ini nombor semakin kecil. That's why dia pasti tolak. Walaupun nampak 30, 41 makin besar. Tapi semakin besar nombor tersebut, semakin kecil nilai dia. Sebab dia nombor negatif. Okay, right? So, bila nombor tersebut makin kecil, dia melibatkan operasi tolak ataupun bahagi. Kalau nombor tersebut semakin besar, dia akan dioperasi tambah ataupun darab. Okay, right. Simple soalan dia. Simple je. Okay. Nombor ni makin kecil. Okay. Nombor ni makin besar. Okay. Besar, sama ada tambah ataupun tolak. Kalau kecil, kita darab. Kalau besar, tambah ataupun darab. Okay. Kalau kecil, tambah ataupun kita darab. Kalau besar, kalau semakin besar, tambah ataupun darab. Kalau semakin kecil, tolak ataupun bahagi. Okey, tengok yang ni pula nombor dia. Nombor dia, tengok pada nombor dia semakin besar. Okey, semakin besar. Tapi besarnya berapa? Kita tak tahu kan. Alright. Okey, kita check dah tu, tak apa. Slow-slow tak faham tanya. Nombor dia asalnya 4 menjadi 6. Menjadi 13.5. Menjadi 20. Menjadi 13.5. Okey, menjadi 469. Okey, 469. Okey, kemudian menjadi 13.5. Menjadi 20.25. Okey. Tengoklah nombor tersebut. Nombornya semakin besar. Jadi sama ada kita darab ataupun bahagi. Okey, darab ataupun tambah ataupun darab. Okey. Di sini yang mana satu agak-agak nombor dia. Kalau tambah 2. Okey, dapat 6. Betul lah tu. Segi pertama lah. Tengok pattern dia. Dari segi pattern dia, kalau kita buat tambah, dapat 6. Masih betul. Tetapi, di sini, kalau kita tambah 2, dia dapat 8. Tak betul dah. Jadi, operasi darab tidak boleh, operasi tambah tidak boleh dibuat. Sebab kalau kita tambah, tak dapat nombor yang di bawah tu. Tak dapat 9. So, tak boleh. So, dia mungkin darab lah. Darab.
Kalau darab pula contohnya, 4 darab berapa dapat 6? Okey, 4 darab berapa dapat 6? Kita cuba test tengok. 4 darab berapa dapat 6 kan? Nak mudah, reverse. 6 bahagi 4 dapat 1/5. Kita cuba buat reverse. So, kita darabkan dengan 1.5. Kita darabkan dengan 1.5. Okey, so bila 4 kali 1/5, dapatlah 6. Betul. Okey, mengikut pattern. Okey, mengikut pattern dah sekarang ni. Buat masa sekarang ni lah untuk yang pertama tu. Dua-dua ikut pattern. Jadi, dua-dua masih betul. Okey. Cuba yang ini pula. 6 darab dengan, 6 darab dengan 1.5. 1.5. Okey, dapat 9. Dapat 9. Masih lagi mengikut pattern. Yang atas tak ikut dah. Okey. Yang ini pula. Darab dengan 5, kita cuba test lagi sekali, takut silap. Okey, darab 5 lagi. So, 9 darab dengan 1.5 dapat jawapan 13.5. Okey, sudah mengikut pattern. Jadi ini bermaksud nombor ini kita akan darabkan dengan 1.5. Didarab. Okey, didarab dengan 1.5 daripada nombor sebelumnya. Okey, selesai itu. Okey, alright. So, untuk dapat kotak ni, kita cuba buat secara reverse. Secara reverse. Maksudnya sini lah, kita ambil nombor yang kedua tu, kita bahagikan dengan tu. Okey, itu maksudnya gitu. Okey, nombor ni, kita buat 6, kita bahagikan dengan 4. Kita buat secara reverse sini. Okey, untuk mendapatkan pattern dia, kita buat nombor tersebut secara reverse beginilah. Supaya kita mudah dapat jawapan. Kita buat secara reverse tu. Ini pakai nota lah, reversekan dia. Okey, gitu. Untuk dapatkan berapakah perkali itu. Kita buat macam tu. Okey, alright. Sama macam kes tadi lah. Kes tadi, tak senang, tak apa. Okey. Tengok yang ni pula. Nombornya makin berkurang. So, sama ada kita darab, kita tolak ataupun kita bahagi. Saya pinjam yang ni lah, senang. Oops. Okey, pinjam yang ni. Okey, nombornya semakin kecil. Jadi, sama ada tolak ataupun kita bahagi. Okay, right. So, nombor dia 38 jadi 34.2, yang jadi 30.4, yang jadi 26.6. So, agak-agak berapa? Kalau tolak, kita buat 38 ditolak dengan 34.2, dapat dia 38. Maksudnya kita tolak 3.8. Okey. Kalau tolak 3.8, tolak 3.8, kita akan dapat. Okey. Kita memang akan dapat, kita memang akan dapat 34.2. Okey, yang pertama tu betul lah memenuhi hasrat soalan. Tu mula-mula dia. Okey. Tapi kalau kita test yang kedua pula tengok. Kita buat benda yang sama, dapat tak macam tu? 34. Okey, tolak 34. Okey. 34.2, bila kita tolakkan dengan 30.4, tolak dengan 3.8, okey, kita akan dapat sini ialah 30.4. Dapat 30.4. Okey, maksudnya masih lagi mengikut aturan. Okey, kita test sekali. Kita test sekali bagi dapat 3 nombor lah. Okey, 30.4 tolak dengan 3.8 dapat jawapan dia 26.6. Okey, memang dia memenuhi hasrat je lah. Okey, 26.6. So, kalau buat ini dapat jawapan terus, pattern cantik elok, maksudnya tak payahlah buat operasi bahagi. Tak payah buat operasi bahagi. Terus dapat jawapan terus. Okay, alright. So, tak payah buat jawapan terus. Okay, kita buat macam ni. Okay, untuk tunjukkan benda ni, kita buat, kita test 38 tolak 34.2 tu dapat berapa kan? Ni kan dapat 3.8 gitu. Ni kita cara test je lah. So, maksudnya nombor-nombor ini ialah kita akan tambah.
Tolak. Ditolak. Okey, ditolak 3.8 daripada nombor sebelumnya. Okey, alright. So, harap faham lah sini. Yang ni tadi sebab nota sikit lah sini bagi sama semua kan. Semua sama. Okey, ni kita akan buat untuk reverse itu. Kita buat negatif 8. Okay, negatif 8 ditolakkan dengan negatif 9. Okey, akan dapat 11. Itu yang tu lah. Kita buat dia punya satu pattern tu, check tengok. Dapatkan nombor itu. Berapa. Kemudian kita follow je lah benda dia. Yang ni pun sama juga kita buat. Okay, kita buat nota itu sebagai nota sikit, sebagai nota ingatan kita. Ini kita buat. Nak tentukan dia berapa, kita cuba buat 2592 kita bahagikan dengan 432. Bagi dengan 432, dapat je 6. Kemudian kita buatlah. Kita test lah benda tu secara berkala-kala gitulah. Alright. Okay. Simple je. Okay, ni pun semua sama lah. Tolak-tolak gitu ya. Okay, alright. Okay, seterusnya. Yang ni. Yang pertama berbentuk susunan nombor. Okay. Topik ini juga penting untuk tahu satu lagi lah bentuk segi. Namanya adalah segitiga Pascal. Segitiga Pascal, dia berbentuk segitiga. Susunannya semakin berkurang ataupun bertambah. Okay, sama ada dia bertambah atau berkurang lah. Contohnya. Okay. Di mana segitiga Pascal, sebelah kiri dan kanan dia sentiasa sama nomornya lah. Pattern dia lah, dia akan bentuk itu. Okey, yang ni. Tengok contoh dia. Okey. Di mana segitiga yang pertama ini dan yang kedua ni, bila kita tambahkan, mesti dapat sama macam dekat atas sini. Itu clue paling utama. Jadi, dan yang ni pula biru sama juga. Okey, biru ini, dia kata, yang biru ini, okey, yang garisan merah ni, ditambahkan dengan garisan yang ini, mesti dapat sama macam yang dekat atas ni. Ikut tempat dia. Okay, ini namanya segitiga Pascal. So, kotak merah ni, campur 3, dapat 5. Apakah nombor dia? Di sini adalah nombor 2. Nombor 2. Supaya 2 tambah 3, dapatnya 5. Tu cara nak isi kotak segitiga Pascal. 2 kotak di bawah, bila tambah, dapat di atas. Okey. Kemudian, kotak kiri kanan akan sama nombor. Maksudnya, kalau kiri ada 1, kanan pun ada 1. Dia follow. Okey. Dan kalau kiri ada 2, kanan pun ada 2. Dia follow saja begitu. Itu step yang pertama lah kotak dia. Kemudian, so 1 tambah 2, dapatlah 3. Dapat 3 sini. So kalau 3 di kiri, 3 di kanan. Itu segitiga Pascal. Sangat mudah. Kemudian 3 tambah 2, dapatnya 5. Okay, alright. Kotak ini dicampurkan dengan kotak itu. Okay, kotak ini campur kotak ini, dapat kotak yang atas itu. Kotak yang ni. Mana pattern dia? Okay, right. Seterusnya kita tengok kotak dia. Lagi kali kotak dia. Okay, yang ni pula. 3 tambah 5, dapatnya 8. So, 8 di kiri, 8 di kanan. Tak payah fikir banyak. Okay, kemudian 8 tambah 10, dapat 18. Dia makin macam tu lah nombor dia. Okay, kiri 18, kanan 18. Last kali 18 memang dapat 36. Dah siap dah. Ini cara untuk kita tulis jawapan bagi soalan inilah. Okay, yang ni tengok contoh. Ini lagi senang bila bawah nombor sama, atas nombor sama lah. 3 dapat 6.
66 dapat 12. Macam tu je. Okey. Kalau nombor sama, jawapan semua sama je. Senang je, tak payah fikir banyak. Okey. 12 itu, 12 lah sini. 12 lah sini. Kalau jawapan sama, 12 lah sini. Kemudian 12, 12, 24. Tak payah fikir banyak dah. Itu dia kita. Sama je. Okey. So, sini 24, sini pun 24. Lagu tu je lah. 24. 24. Okey. Tak payah fikir banyak. Gitu ya. Dia sama gitu ya. Kemudian 24, 24, 48. Dia makin kecil. Macam tu. Okey. Jadi 48. Okey, 48 sini, 48 sini. Okey. Dan atas sekali 48, 48, 96. Last sekali 96. Siap jawapan kita. Inilah namanya segitiga Pascal. Okey, dia sama ada nombor sebut atas nombor besar ataupun atas kecil bawah besar. Dia antara dua lah. Okey, contoh yang ini pula. Ini kita tak tahu lapis berapa ni. Okey, ni bahaya sikit ni. Tapi senang. Satu di kiri, satu di kanan. Dia akan follow saja. Jangan risau. Okey, satu di kiri, satu di kanan. Dan dia akan follow saja. So kalau 7 di kiri, 7 di kanan. Okey, tu baris tapak pertama. 7 di kiri, 7 di kanan. Dia follow. Jadi kalau 21 di kanan, 21 di kiri. Itu saja. Simple je. Dah siap. Itulah namanya segitiga Pascal. Okey, yang keempat. Satu lagi yang kita tahu ialah nombor Fibonacci. Ini pun baru pada kamu. Fibonacci. Nombor Fibonacci. Apakah itu nombor Fibonacci? Tadi segitiga Pascal. Sekarang nombor Fibonacci. Apakah itu Fibonacci? Okey. Fibonacci senang clue dia. Fibonacci senang clue dia. Okey. Ni clue dia. Fibonacci dia punya clue senang mudah ya. Iaitu hasil tambah nombor yang pertama dan yang kedua akan sama nilai dengan nombor yang ketiga. Itu clue dia. Hasil tambah nombor yang pertama akan sama nilai dengan nombor yang ketiga. Contoh. Contoh, ini nombor 1. Ini nombor 2. Jadi, yang ini tambah yang ini akan dapat yang ini. Nampak itu? Gitu. Nampak? Nombor yang pertama tambah nombor yang kedua dapat ketiga. Jadi, 2 tambah 5 dapatnya 7. Gitu. Okay, alright. Itu nombor dia. Nombor yang pertama campur yang kedua dapat nombor yang ketiga. Okey, untuk yang kotak ini pula. Kotak yang ini pula nombornya dekat sini. Okey, inilah kotak yang ketiga. Untuk kotak ketiga ni, nak dapat jawapan dia, kita tengok nombor yang dekat sini. 2 nombor sebelum dia. Yang ni. Saya letak ini, saya bagi rapat. Okey. Ni ya. Maksudnya sini 5 tambah 7. Okey, kat sini kotak ni. Untuk yang ni pula nombor dia 5 tambah 7 dapat nombor ini. Jadi ini jawapan dia adalah 12. Nampak Nampak pattern ya? So, yang ini tambah ini dapat ini. Yang ini macam mana pula? Nombor yang sebelum dia. Jadi 7 tambah 12 dapat 19. Okey, 12 tambah 9, okay, ni sorry typo 31.
31. Okey, untuk yang di sini pula nombor dia yang sama. Untuk dapat kotak yang depan situ, kotak inilah. Okey, nombor yang pertama ni cuba ini. So 13, 19 campur 31 akan dapat 50. Ha, inilah dia nombor Fibonacci namanya. Okey, Fibonacci lah hasil tambah nombor sebelumnya, dua nombor sebelumnya, dapatlah nombor yang ketiga tu. Ha, ini namanya adalah nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci nombor dia. Okey, contoh macam ni. Sama clue dia tak? Yang ini campur yang ni. Clue sama. So, 1 tambah berapa dapat 5? Okey, so kat ni 1 tambah berapa dapat 5? Tentulah 1 tambah 4. Okey, so sini jawapannya 4. Okey, tambah 4. Jadi 1 tambah 4 dapatlah 5. Kemudian, sambung lagi. 4 tambah 5 dapat 9. Okey, nombor atasnya pula. Okey, nombor atasnya pula. Sekejap ya. Okey, kita kecilkan sikit nombor dia supaya kita dapat tempat betul. Okey, alright. Okey, yang ni pula tengok. Yang ni pula untuk atas ni. Okey, nombor yang pertama, nombor yang kedua. Okey, tu masuk ni. Okey, so kat sini 5 tambah 4 dapat yang ni. Maksud ini nombor dia ialah 14. Okey, sangat senang, very easy lah. Okey, untuk kotak yang ni pula, sama dengan yang ini. Kalau yang ni nombor dia ni, okey, so ni, kat sini. So 9 tambah 14, okey, 9 tambah 14 dapat 23. Okey, inilah namanya nombor Fibonacci. Okey, Fibonacci nama dia. Okey, kemudian untuk yang ini, kita follow je ni. Nombor 1 ini, campur dengan nombor 2 ini, campur nombor 2 ni, dapatlah nombor 3 yang ni. So, 23 tambah 35, dapatlah nombor dia satunya, iaitu 58 kat sini. Dan seterusnya lah. Okey, tu cara dia. Ini namanya lah nombor Fibonacci. Okey, seterusnya, tengok lagi. Yang ini disuruh kita tulis bentuk pola menggunakan nombor. Sama ada, okey, sama ya. Kenal pasti dan nyatakan pola. Dia kata bagi nombor genap saja. Okey, untuk yang genap saja kita tengok contoh ni. Okey. Nak genap saja. 36. Kemudian dia nak nombor 50. Dia nak nombor 64 dan 78. Dia nak nombor-nombor yang genap sahaja. Itu nombor-nombor dia. So apa pola dia? Tengok dekat sini, lagi sekali tengok pattern dia. Nombor makin besar. Maksudnya bertambah lah. Bertambah. Tapi bertambah berapa? Okey, kita buat gitu. 50 tolak 36. Okay, 50 tolak 36 dapatnya 14. Test tengok. 64 tolak dengan 50 dapatnya 14. Jadi ini maksud bertambah 14 daripada nombor sebelumnya. Itu jawapan dia. Okey, yang ni pula. Dia nak nombor ganjil saja. Kalau ganjil saja nombor dia 33, okey, 33, 35, 45, kemudian 57, kemudian 69. Tengok pattern juga. Okey, tengok pattern juga. Tengok pattern dia. Okey, yang pertama tu. 45 tolak 33 dapatnya 12. 57 tolak 45 patternnya ialah tolak 12. Jadi dia berkurang ataupun ditolak. Okey. Sama ada dia ditambah ataupun ditolak. Okey, yang ni untuk kes ni dia akan
ditolak. Ditolak 12 daripada nombor sebelumnya. Tu jawapan dia. Settle. Okey. Maksudnya ni, pattern dia untuk nombor yang genap ganjil ni, okey, saya letakkan lagi. Okey, ni genap. Ini genap. Okey, untuk yang genap tu, dia akan bertambah 14, 14, 14. Inilah nombor ni ya. Nombor ini akan ditambah 14, 14, 14. Okey, ini bentuk dia. 14, 14. Semua nombor ni lah bertambah. Semuanya bertambah serba 14 untuk yang di bahagian atas ni, iaitu nombor genap ni. Okey, untuk yang nombor ganjil pula, dia akan dibahagikan dengan, ditolakkan dengan 12, 12, 12. Untuk yang ni lah. Yang ni, kita tolak 12, 12, 12. Okey, alright. Okey, yang itu pula, saya tu selesai. Okey, ni untuk yang biru lah. Rujuk yang biru. Yang ni kita rujuk yang merah tu. Okey, ni pun sama juga. Inilah dia nama tadi, segitiga Pascal. Yang ni berbentuk atas ada, bawah ada. Tapi jangan risau. Okey, bendanya sama sahaja. Okey, sini 8. 4 tambah berapa? Dapat 4, dapat 8. 4 tambah 4. Siap. Tu saja. Kemudian, kalau kiri 2, kanan pun 2. Sini. Kanan pun 2. Tu saja. Tak payah fikir banyak. Okay, so 1, 1 sama. 1 tambah berapa dapat 2? Tentulah 1 tambah 1. Siap. So kalau ini 1, ini pun 1. Dia follow, dia macam sarang lebah. Okay, dia macam sarang lebah. Okay. Yang ini pula. 1 dengan 1, kat bawah ni, makin besar nombor dia. So 1 dengan 1, jadinya 2. Okay, so 1 dengan 1, jadinya 2. 2 dengan 2, sorry, jadinya 4. Okay, sorry. Jadinya 4. 4 dengan 4, jadinya 8. Macam tu je. Segitiga Pascal. Yang ini bentuk sarang lebah. Okay, di mana tengah-tengah ni lah pemisah antara atas bawah. Ya. Ni pemisah atas bawah. Tapi atas bawah dia akan sama nilai. Sama nilai. Kiri kanan pun sama nilai juga. Itu segitiga Pascal. Okay, yang ni apa gunanya? Contoh kita nak buat formation apa, kawat. Macam kawat nak susun. Jadi cara dia, depan sekali 8 orang, kemudian 4, 4, kemudian 2, 2, 2, kemudian 1, 1, 1. Jadi pattern gitu. Kita pun tahulah berapa orang ahli apa, kadet yang perlu disusun. Okay, alright. Settle tu. Okay, itu tentang pola. Seterusnya, jujukan. Jujukan ni dia adik-beradik pola lah. Kalau dalam buku teks kita, jujukan tu apa dia? Ni jujukan dia sekejap ya. Ni segitiga Pascal tadi ya. Pascal. Segitiga Pascal ni diperkenalkan oleh orang Cina lah. Orang Cina. Okay, dulu namanya, kalau segitiga ni dia apa? Segitiga Yang Hui namanya. Saya tak payah hafal lah. Cukup tahu je. Okay, Fibonacci sudah tadi. Okay, jujukan. Okay, dalam buku teks kita, jujukan ni apa dia kata? Jujukan adalah satu set nombor yang disusun ikut pola. Pola ni mungkin dia bagi 2 nombor saja, 3 nombor saja. Tapi jujukan ni dia ada susunan nombor lah. Ada 5 nombor ke 6 nombor ke, tak kisah itulah contoh. Okay, so contohnya ni, dia sama juga benda dia. Kalau dia bertambah ataupun tolak ataupun sama nilai, dia adalah satu jujukan. Ada kita tengok contoh nombor ni. Okay, 21, 32. Jadi berapa? Okay, saya tahu cantik lah.
Saya suka okey, saya ubah dulu nombor ni bercantik. Alright. Senang saya buat explanation serta bawah ni lah. Okay, ni soalan serta bawah ni. Senang saya nak buat explanation. Okey. Untuk tentukan dia jujukan ataupun tidak, langkah pertama kita uji test tengok. Uji test tengok. Okey. Kita uji test tengok dia jujukan ataupun tidak. Kita tengok nombor dia. Okey. 21 daripada 32. Beza dia ialah sebanyak 32. Beza dia ialah sebanyak 11. Okey. 32 menjadi 43. Berapa beza dia? Bila tolak dapat 11. Okey. 43 menjadi 44. Beza dia 1. Ke 54 ni typo kot. Ni 54 typo kot Ni 54. Ya ya. Okey 44. Okey, beza dia 1. 44 menjadi 65. Beza dia sebanyak 20. Nampak? Di sini ada dua yang tidak sama. Okey, kemudian 64, 65, 44, 65. Beza dia adalah 21. Okey, yang ini pula 65 menjadi 65 menjadi 76. Beza dia ialah 11. Nampak? Di sini ada dua pola yang tidak seragam. Jadi dia bukan jujukan. Dia bukan jujukan. Okey, dia bukan jujukan. Kenapa bukan jujukan? Kerana adanya pola yang tidak sama. Kerana ada pola yang tidak sama. Itu clue dia. Atas ni pula tengok contoh. 80 menjadi 60. Maksudnya dia berkurang 20. Berkurang 20. Yang ini pula 60 berkurang 50. Saya ubah sikit nombor ni sama sikit sekejap. Kejap. Saya ubah. Saya takut saya silap. Ni 54 pun ikut. Sekejap saya typo lah. Saya buat typo sikit. Okey. 54 saya ubah sikit 54. Okey. Kalau begini dia bertambah 11. Maksudnya saya ubah sikit soalan tu. Okey, ni 54 jadi 65 dia bertambah 11. Bertambah 11. Okey. So nampak. Okey, ni pun tambah 11. Ni adalah jujukan. Kita ubah jawapan Ni tak sini. Okey, dia adalah jujukan. Sebab apa dia jujukan? Kerana dia mengikut pola yang sama. Kerana ikut pola yang sama. So ubah sikit soalan. Okey, untuk yang ini pula, ini 20. Ini pula dia berkurang 10. Okey, yang ini pula, ini 50 menjadi 30. Dia berkurang 20. Saya nak kekal tadilah. Betul. Soalan saya betul. Ya. Ni 21. Ini 11. Ini berkurang 1. Okey. So yang tadi soalan saya betul tadi. Soalan saya betul. Okey. Yang ini dia bukan jujukan sebab polanya tidak sama. Pola yang tidak sama. Okey. Yang ini pula. Okey. Dapat 20. Kemudian yang ini pula. Okey. 50 dengan 30 dapat 20. Yang ini pula daripada 30 menjadi 20. Beza dia adalah 10. Okey. Yang ini pula 20 menjadi 10. Ni saya ubah. Minta ubah. Tak kosong Typo sikit. Okey, kosong. Jadi beza dia adalah 20. Okey, dekat sini walaupun nombor dia ada 20, ada 10, tetapi dia punya pattern sama. 20, 10. 20, 10. Nampak pattern dia? Okey, yang ini 20. Yang ni 20. Yang ni 20. Pattern dia. Yang ini pattern dia 10. 10. Okay, alright. So dekat sini, pattern dia 20, 10, 20, 10, 20, 10. Okay, so dia adalah satu jujukan. Satu jujukan, alasan kita ialah kerana patternnya yang sama.
polanya yang sama. Ada pola yang sama iaitu 20, 10, 20, 10. Yang ni tadi dia ada 11, 11, 1, 21, 21. Patternnya tak sama langsung. Okey. Jadi dia bukan jujukan. Jujukannya mesti ikut pola yang sama. Tu clue utamalah. Okey. Tengok yang C pula. Test lagi sekali. Test lagi lah. Test lagi lah. Tak test semua tak apa, tak ada hal kerja tapi nak cantik sama lagi bagus. Okay. Ini tengok contoh. Okay, contohnya daripada -30, okay, -30 dia kata menjadi -15. Menjadi -15. Okay, dia berkurang sebanyak 15. Okay, kemudian -15. Okay, -15 berkurang menjadi -10. Okay, dia hanya berkurang 5. Okay, kemudian yang ni, okay, -10 dia berkurang kepada -5. Okay, dia berkurang sebanyak 5 sahaja. Tengok pattern tahu dah. Okay, di kat sini pattern tak sama dah. Ni 15, ini 5, ini 5. Pattern tak sama. Okay, so dia sama juga. Bukan jujukan. Sebab apa bukan? Kerana dia tidak mengikut pola yang sama. Macam tu je. Okay, sini 15. Okay, alright. Sini 5, 5. Bawah ni okey dah tapi atas tak sama. So tak boleh lah gitu. Alright. Tengok yang ni pula. Asalnya 3/4. Okay, menjadi 1. Menjadi 1. Maksudnya beza berapa? Okay, so beza dia 3/4. Okay, 3/4 ditolakkan dengan 1. Beza dia adalah -1/4. Okay, beza gitu. Okay, daripada 1 menjadi 1/4. 1/1/4. Okay, 1/1/4, sorry. Okay, 1/4. Beza dia sini sekarang ni ialah okay, sorry. Ya, jap. Ni bertambah ya. Bertambah 1/4. Okay. Yang ini pula tengok. 1 menjadi 1/4. Dia bertambah 1/4. Masih mengikut pattern. Okay. Yang ini pula. Daripada 1/1/4. Dia menjadi 1.5. Okay, 1.5. Betul tak betul? Cek tengok. Okay. 1/4. Okay. Ditolak dengan kita terbaliklah. 1.5 ditolak dengan 1/1/4. 1/1/4 akan dapat 0.5. 25 ataupun 1/4 juga. Okey, nampak? Patternnya kita nampak sama. Okey, 1/4 sini, 1/4 sini, 1/4 sini. Semua patternnya sama. Jadi, dia adalah satu jujukan. Okey, satu jujukan kerana apa? Kerana ada pattern, ada pola yang sama. Itu je. Simple je untuk menunjukkan dia. Jujukan ataupun tak, dia punya pattern mesti sama. Mesti sama. So, kat sini, inilah jawapan dia. Selesai. Okey. Senang saja, very easy lah orang kata. Okey, sekarang kita tengok. Lengkapkan jujukan. Dia kata apa? Menambah 13 daripada nombor sebelum. Tambah 13 daripada nombor sebelum dia. So, 13 tambah 13. Dapatlah 26. Sangat simple. 26 tambah 13. Dapatlah 39. Macam tu je. Dapat 39. Okey, 39 campur dengan tu. Kalkulator je. Macam tu
Okey, 13 tambah 13 dapat itu. 26. Tambah 13 dapat 39. Tambah 13 dapat 52. Copy paste je, Okey, dapat 52 sini. Dia nak dua nombor, tiga nombor gini. Okey, nombor gitu, begitu. Okey, dapat 52. Kemudian tambah lagi dia kata dengan 13. Okey, tambah 13 lagi. Dapat 65. Tambah 13 lagi. 78. Okey, selesai. Dia kata bertambah 13 dari nombor sebelumnya. Okey. Yang ni pula dia kata, tolakkan 0.75. Tolak je lah. Nak susah apa? Okey, tolak je. Dia kata, clue kata ialah menolak 0.75 daripada nombor sebelumnya. Kalkulator 4 tolak 0.75 dapat jawapan 3.25. Follow je lah saya copy paste nya. Okey, dapat 3.25. Okey, kemudian tolak lagi 0.75 lagi. Dapat jawapan dia 2.5. Okey, 2.5. Tolak lagi dengan 0.75. Dapat 1.75. 1.75. Tolak lagi. Okey, dengan 0.75 dapat 1. Tolak lagi. Dapat 0.25. Okey, tolak 0.75 dapat 1. Tolak 0.75 dapat jawapan dia 0.25. Tu je. Okey, tolak we maintain sama je. Okey, yang ini pula dia kata mendarab. Darabkan nombor dia tu dengan 3. Darab nombor sebelum itu dengan 3. Jadi kat sini, kalau awalnya 3, bila darabkan dengan 3 nanti, jadilah 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 kali 3 dapat 243. Okey, darab lagi. Okey, kalkulator takut silap kalkulator ya. So nombor dia 3 darab 3, 9. Darab 3, 27. Darab 3, 81. Darab 3, 243. Darab 3, okey, dapat 729. Tentu ya. Okey, seterusnya dia kata dibahagikan dengan 4. Okey, membahagikan nombor tersebut dengan 4. Nombor sebelumnya, dia kata itu. Nombor sebelumnya dengan 4. Dia kena ingat lah. Takut silap. Okey. So kat sini, bahagi 4. So apakah jawapan dia? Apakah jawapan dia? Sangat senang lah. Jadi ambil kalkulator kita tu tadi, okay, ambil kalkulator tadi. Okey, 4096 kita bahagikan dengan 4, dapat jawapan 1024. 1024. Bahagi 4 lagi. Okey, bahagi 4 lagi, sorry. Okey, bahagi 4 lagi dapat jawapannya 256. Okey, 256 sini. 256 bahagi 4 lagi. Okey, 64. Bahagi 4 lagi. 4 kali 1, 4 kali 6, bagi 4 lagi, dapat 4 dan seterusnya. Siap. Okey. Yang tadi dia terangkan, bahagikan, tambahkan, tolakkan. So yang itu senanglah. Tetapi kalau yang ini pula, dia kata lengkapkan. Tapi dia tak beritahu apa nombor dia. Okey. Macam mana nak buat? Yang ni penting ni. Kita kena tahu dia punya pola, punya pattern dia tu. Macam mana? Kita cuba try test yang lengkap ni. Lengkap ni. Cuba test yang tu. Okey, nombornya semakin besar. Maksudnya sama ada darab, bahagi ataupun kuasa. Contohlah, okey, so ini. 542, 288. Kita bahagikan dengan
65536. Dapat jawapan gitu. Macam tak logik lah, kan? Alright. Tu. Okey, 65536 kita bahagikan dengan 8192 dapat gitu, 8. Okey, 65536 darab 8 tadi, sorry. Dapat 5, oh ni saya terbalik sorry saya terbalik. 5424 terbalik Okey, nombor ini bila kita bahagikan, okey, nombor kita test nombor ni lah, kita test nombor ni. Okey, nombor ini untuk kita dapatkan pattern dia, tengok yang ni. Okey, kita bandingkan dua ini dengan dua ni lah, kita bandingkan dua tu dengan nombor yang ni. Okey, right? Okey. Di sini bila kita test tengok nombor dia, okey, bila makin besar kita akan tambah ataupun darab. Untuk memudahkan kerja kita, kita reversekan dia. Ambil nombor selepas, tolak yang pertama tu. Kalau kita tolakkan 65536 tolak dengan 892, kita akan dapat nanti jawapan dia ialah okey, 65536 tolak 8192, kita akan dapat nanti ialah 57344. 57344. Okey. Nombor yang berikutnya kita tolakkan juga 524288. Bila tolakkan dengan 65536, okey, kita akan dapat nanti nombor dia lain pula. Okey, bila tolak tu, okey, so stop sini kita test 524288. Bila tolakkan dengan 65536 dapat jawapan begitu. 458 macam 2. Okey, dapat 458, 572. Okey, nombor ni tak sama. Jadi, pola tak betul. Jadi maksudnya, operasi tambah atau tolak tak boleh buat. Jadi, dia cuma tinggal operasi darab atau bahagi. Okey, kalau kita buat operasi bahagi pula. Buat bahagi pula. Buat bahagi pula macam ni. Ni ni kita test ni. Sekejap ya. Okey. Okey, sekarang kita buat operasi bahagi pula. Kita nak reversekan dia. Okey. Kalau bahagi pula, yang ini, bila kita bahagikan dengan 8192, kita akan dapat jawapan dia ialah 8. Yang ini pula, bila kita bahagikan dengan 2, dengan nombor tu, okey. Kita bahagikan nombor ini, dapatnya ialah 8 juga. Jadi maksudnya pattern je ialah kita akan bagi 8. Nombor ini, nombor ini terbaliknya. Terbaliknya, kita akan bahagi 8. Terbalik ke sini, maksud kita akan bagi 8. Okey, yang ini bila kita terbalikkan, bermaksud nombor tersebut kita akan bahagikan dengan 8. Kita akan bahagikan dengan 8. Tu nombor dia. Kalau kita terbalikkan dia. Tetapi saya cakap tadi, kita punya soalan mestilah 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 buat daripada kiri ke kanan. Bila kiri ke kanan, kita akan ubah simbol. Kalau dia darab, jadi bahagi. Kalau tambah, tolak. So, kalau bahagi, jadilah darab. So, kalau terbalikkan simbol dia, ini pergi ke sana, ini bermaksud kita akan buat operasi pendaraban. So, darablah dengan 8. Terbalikkan simbol. Gitu. Darab 8. Jadi, 2 kali 8, dapatlah 16. 2 kali 8, dapatlah 16 sini. 16 kali 8, dapat 18. Okey, ni. Salah lagi. Okey, 2 kali 8, dapat 16. Kali dengan 8 lagi, dapat 18. Kali dengan 8 lagi, dapat nombor 1024. Sini kan dapat 1024. Sini dapat 1024. Okey, darab 8 lagi. Okey, darab 8 lagi, dapat begitu. Darab 8 lagi,
dapat macam tu. Okey. Yang penting kita pandai tengok pattern dia. Okey, yang ini pula, yang tu boleh uji, yang ni je lah, tu boleh uji. Sebab ini dia yang lengkap. Okey. So, nombornya makin berkurang, sama ada tambah atau bahagilah. Okey, berkurang senang sikit. Okey, 688 tolak dengan 651. Bakinya, okey, 688 tolakkan dengan 651, bakinya 37. 37. 37. Okey, kita cuba try test tengoklah. Okey, boleh tak? Okey, tolak 37. Jadi 651 tolak 37, okey, dapatnya ialah 614. Okey, 614. Boleh tak kita cuba test dulu tau. Ni bukan kata betul ni. 614. Okey, tolak lagi dengan 37. Dapatnya 577. Dapat 577. Okey, tolak lagi dengan 37. Dapat 540. Okey, betul lah. Tolak lagi dengan 37. Dapat 503. 503. Okey, tolak lagi dengan 37. Dapat 466. Okey, selesai. Okey, untuk yang ini, test dua ni tengok. Nombornya makin besar, okey, nombornya makin besar, kita test tengoklah. Nombornya makin besar, kita test tengok apakah nombornya sesuai. Okey, sama ada tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, test tengok. 292 31/32 ditolakkan dengan 117 3/16. 7 3/16. Dapat jawapan dia begini. Okey, gitu. Okey, so nak catat ni, aduh mak, banyak nombor sangat ni. Okey, nombor dia kan berkurang banyak ni. So, nombor ini, okey, kita tambahkan dengan, sorry, answer tu, okey, kita tolakkan dengan 7, 3/6. Okey, dapat gini. Nombor kat sini. Okey, dia akan berkurang-berkurang gitulah. Saya buat secara reverse ah. Okey, ni saya reversekan dia, dapat jawapan nanti nombornya macam ni. Okey, dapat jawapan nanti ialah 58,265,336. Besarnya. Okey, tolak lagi dengan 117. Aku tak betul lah. Jap. Buat pattern dia. Sekejap ya. Semua dulu. Okey, nombornya makin bertambah, sama ada darab terbahagi lah, cuba test lah. Okey, kalau tambah, okey, 1 balikkan, okey, 292 31/32 kita tolakkan dengan 117 3/16 akan dapat jawapan 175. Ni banyak sikit, cuma je saya copy dulu. Kalau kita buat operasi penolakan, jawapan kita nanti akan dapat di sini 29. Okey, 292. Okey, 292 ditolakkan, sorry. Ditolakkan, okey, ditolakkan dengan 117 3/16 akan dapat bakinya ialah, okey, dapat bakinya ialah, kita tadi beza dia adalah 175/32.
Kalau kita buat operasi bahagi, kita tengok yang mana lebih cantik lah. Okey, bahagi, tukar dah bahagi, akan tinggal, sorry. Okey, ni kita buat operasi bahagi. Okey, dapat gini. 2/1/2. Nampak lebih cantik lah buat macam tu. Okey. Bahagi dengan dapat 2/1/2. Okey. Dapat macam nanti 2/1/2. Tu per 2. Okey, alright. Kita test tengok betul tak betul. Kita kena test dua-dua lah. Kita test dua-dua. Okey. So, ginilah. Kita test tengok. Kalau nombor ini, kita bahagikan dengan, okey, kita tolakkan, ni kita buat reverse dulu. Okey, buat reverse. Okey. Kalau kita nak terbalikkan, kita tambah. Okey, alright. So, kita buat reverse dulu sini. Okey, kita buat reverse. Jadi 117, okey, 3/16 bila kita tolakkan dengan nombor yang ni tadi, tolak nombor ni 175. Oh. Okey, 175 25/32, kita akan dapat jawapan negatif nanti. Sedangkan di sini positif. Jadi operasi yang biru tak boleh. Tidak dapat jawapan yang betul. So kita cuba test yang kuning tu lah. Kita test yang kuning tu, dapat tak jawapan yang betul. Okey, kita test yang kuning tu, tengok. Sekejap ya. Okey, 117 3/16 kita bahagikan dengan tadi ni 2/2 tadi ni, bagi dengan 2/2. Okey, bagi 2/2 ataupun 2/5, dapat jawapan gini, 47. Okey, 47. Okey, 47 ni kita bahagi pula dengan setengah. Bahagi dengan 2/1/2. Dapat jawapan dia 18/4/5. Dapat 18/4/5 kat sini. 18/4/5. Okey, kita bahagi lagi dengan 2/1/2. Okey, dapat 7/13/2/5. Dia pasal lari dia tu. Saya ulang sekejap. 292, saya silap tulis. 11 per dengan 32. Okey, ditolakkan dengan, dibahagikan dengan 117 3/16. Dapat jawapan begitu. 1/16. Alamak. 292. Oh, 1/32 typo lah. 32. Okey, dapat gitu. Kita bahagi lagi dengan, okey, 117 3/16. Takut saya silap tulis. Okey, 3/16 dibahagikan lagi dengan 3/16. Okey, dibahagikan lagi dengan answer tu. Okey, 47 ni. Okey, 47/78. Sorry saya silap 47/7/8. Okey, 47/7/8. Okey, kemudian dibahagikan lagi dengan 1/2. 1/2 dapat jawapan 18/3/4. Okey, 18/3/4. Okey, lepas tu bahagi lagi dengan 2/1/2. Bahagi lagi dengan 2/1/2. Dapat jawapan dia 7/1/2. Okey. Betul tu. Sama dah benda dia. So yang ini dah betul dah. Ni betul dah. Ni betul dah. Okey. So ini dapat ini. Sebenarnya bahagi lagi dengan 2/1/2. Dapat jawapan 3 sini. Ni dapat jawapan 3. Okey. Tu jawapan. Kita buat secara reverse dulu. And then kita patah balik. Kalau kita buat balik, darab lah. Okey, ni bahagian ni susah sikit lah. Sebab apa? Sebab kita kena
tahu, kena cari dulu apakah pola dia, apakah pattern dia. Okey. Contoh macam ni, okey. Macam ni senang sikitlah nampak. Nampak macam senang sikit. Okey, nombor ni makin besar. Sama tolak tambahlah. Okey, so macam ni 2337 tolak dengan 2016. Beza dia adalah 321. Di sini beza dia adalah 321. Pertama ni satu. Test tengok nombor ni berapa beza dia. Sini pula 2658 tolakkan dengan 2337, beza dia 321. Ini senanglah macam tu. Okey, so maksudnya senanglah. Ini apa soalannya? Alamak, saya tak buang soalan, patutlah. Okey. So yang ini saya tak buang soalan kan. Saya tak buang soalan sini, patutlah bengong. Okey, typo lah tu Yang ini nombor dia. Bertambah gitu. Saya tak clearkan, lupa. Tak apalah. Okay, alright. Itu jawapannya. Bertambah serba 321. Okay, yang ini. Dia nak kita tulis pola dia dalam bentuk sama ada nombor, perkataan dan ungkapan. Apa benda dia tu? Okay, benda macam ni. Benda dia. Simple je. Yang ini, kita try test tengok nombor. Macam kita buat awal-awal tadi. Okay. Cuma dia nak tertulis bentuk nombor saja. 56, 30. Bermaksud tambah 4. Ni tambah 4. Ini tambah 4. Semuanya bertambah 4. Tambah 4 lagu tu. Nombor dia. Okay. Semua nombor bertambah serba 4. Macam tu. Jadi, yang ini kita hanya perlu buat tambah 4. Tu sahaja. Tu saja. Okay, yang ni. Yang ini pula dia makin berkurang. Makin berkurang 5, 16. Okay, 5, 16 berkurang. 5, 6 berkurang sebanyak 9. Okay, berkurang 9. Okay, di sini dia berkurang 9. Kita tengok. Yang ini kurang 9. Okay. Kemudian yang ini pun kurang 9 juga. Yang ini pun kurang 9 juga. Bermaksud tolak 9. Itu je. Okay. Tolak 9. Kita nak nombor saja. Gitu. Okay. Untuk yang ini pula. Okay. Tengok bentuk dia macam mana. Tapi yang ini dia nak dalam bentuk perkataan. Bentuk perkataan. So, ini kita akan buat apa? Ini darab dengan 5. Ini darab 5. Yang ini pun darab 5. Ni pun darab 5. Ni pun darab 5. Maksud ini, dia nak perkataan didarabkan dengan 5. Didarabkan dengan 5. Itu je. Perkataan. Okay, yang ini, nombor makin bertambah. Bertambah berapa sini? Okay, ni bertambah sebanyak 11. Bertambah 11. Bertambah 11. Maksudnya, segi perkataan, ditambah 11. 11. Itu je. Okay. Yang ini pula dia nak dalam bentuk ungkapan algebra. Bentuk ungkapan algebra. Binatang apakah itu? Okay, right. Ni ialah nombor asal ni. Okay, dia bertambah 5. Bertambah 5. Okay, segi susunan dia macam tu. Okay. Bertambah 5 sini. Okay. Bertambah 5 sini. Semuanya bertambah 5. Tapi dia nak dalam bentuk algebra. Maksudnya nombor asal itu ditambahkan dengan 5. Ada bentuk algebra. Mesti ada huruf. Huruf tak kisah huruf apa pun. Saya guna huruf X lah. Biasanya kita guna huruf X lah. Okay, yang ini nombor dia kat sini. Nombor dia tengok sini bertambah 7. Yang ni pula bertambah 1. Bertambah 1 sorry. Tambah 1 sini. Tambah 1 sini. Semua nombor bertambah 1, 1, 1. Di ungkapan dia adalah X tambah 1. X tambah 1. Gitu. Okay. Kita nak ada satu huruf lah. Biasa kita guna huruf X lah. Biar awak nak guna huruf apa pun tak apa, tak ada hal. Tapi biasanya kita guna huruf X. Okay. Kalau perkataan lah. Ditambahkan dengan 11. Didarabkan dengan itu sekian-sekian gitulah. Okay. Kalau nak nombor saja, mesti nombor sahaja. Tolak 4, tambah 9, semua tu gitulah.
Right, okey. Okey, seterusnya yang ni. Okey. Dia kata cari sebutan yang ke-6, ke-5. Okey. Ini dia kata nombor 1, 2, 3, 4 lah. Apakah nombor yang ke-9 dan yang ke-6? Sangat mudah, very easy. Okey, sangat mudah, very easy. Okey, lagu ni cara dia. Susun lah. Okey, susun. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia nak 9 nombor kan? 9 nombor lah tu buat. Okey. So, nombor yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Okey, dia panggil T lah. Kita kena huruf T. Sebutan yang pertama. Okey, T yang pertama. Kemudian T yang kedua. T yang ketiga. T yang keempat. T ni sebutan. Okey, T yang keempat. Okey, yang ni, okey, T yang keempat. T yang kelima. T yang keenam. T yang ketujuh. T yang ke-8. T yang ke-9. Okey, tu. Soalan minta cari T yang ke-6 dan seterusnya. Ini soalan minta cari ni. Yang dekat sini dengan yang dekat sini. Apakah nombor dia? Di mana nombor yang pertama dibagi ialah 6, 11, 16. Tengok dia bentuk ni, maksudnya ini ke sini dia telah bertambah sebanyak 5. Saya tengok awal tadi, okey, bertambah 5. Okey, dekat sini dia sudah bertambah 5. Sini. Okey, tambah 5. Yang ini ke sini pun sama juga. Sini. Kita splitkan dia. Yang ni pun sama juga. Ini ke sini bertambah 5. Jadi secara umumnya semua nombor ini bertambah 5. Jadi 16 tambah 5 dapatnya 21. 21 tambah 5 dapatnya 26. 26 tambah 5 dapatnya 31. 31 tambah 5 dapatnya 36. 36 tambah 5, okey, 36 tambah 5 dapatnya 41. 41 tambah 5 maksudnya dapat 46. Jadi jawapan dia T6 adalah 31. Dan T9 adalah 46. Siap. Itu jawapan dia. Okey, yang penting kita tahu cari dia punya pattern. Okey, yang ini pula tengok contoh lagi sekali, sama dia, benda dia. Kita nak T yang kelima dan T yang ketujuh. Okey, nak T5, 7. Kita nak nombor yang ni lah. Okey, T yang kelima kita nak nombor dia dan T yang ketujuh. Ini T yang keenam, ini T yang ketujuh. Okey, kita nak T yang ketujuh saja. Okey, nombor dia yang pertama tu dah bagi dah, iaitu 704. Yang ni 352. Ini 176. Tengok pattern dulu. Berkurang tolak lah. 704. Okay, 704 ditolakkan dengan 352. Bakinya ni. Berkurang 352. Betul tak betul? Okay, 352. 352. Test tengok. 352 ditolak 352 patutnya dapat kosong. Okay, patut dapat kosong. Jadi bukan mesti tolak. Okay, bukan mesti tolak. Kalau bukan tolak, mungkin bahagi. Mungkin bahagi. So, 704 kita bahagikan dengan 352, dapatnya 2. Okey. Tolak tak dapat jawapan, kita bahagilah. Okey, bahagi 2. Okey, kalau kita bahagi 2, dapat gini. So, kalau di sini pun kita bahagi 2 akan dapat 352 kita bahagikan dengan 2. 352 bahagi dengan 2 dapat 176. Betul dah. Okey, maksudnya nombornya akan dibahagikan 2. Okey, jadi untuk dekat sini 176 bahagi dengan 2 dapatlah 88. Bahagi 2 dapat 88.
bahagi 2 lagi dapat 4. Okey, bahagi 2 lagi dapat 4. 8 bahagi 2 dapat 4. 4 kita bahagi lagi dengan 2 dapat 22. 22 bahagi dengan 4 bagi 2 tu dapatnya 11. So jawapan dia di sini 44. Di sini jawapan dia 11. Begitu saja. Okey, alright. Dan seterusnya. Okey, alright. So nombor C, nombor D ni buat sendirilah ya. Buat sendiri. Kita nak nombor yang ke-8 dan ke-10. Lebih panjanglah nombor dia. Okey, yang ni buat sendiri dulu sebagai kerja rumah, buat sendirilah ya. Okey. Kalau sempat ni kita patah balik ah. Okey, kita buat ni. Okey, next week kita akan buat soalan pengukuhan lah. Okey, jadi dia kata 4 nombor yang pertama ini nombor dia. Tentukan pola dia. Senang je. Nomornya bertambah. Sama ada kita tambah ataupun kita darab saja. Okey, agak-agak yang mana? Kalau darab lah, macam mana dapat darab? Memang tak dapat kan, susah kan? Okey, tambahlah maksudnya. Nombor ini, nombor asalnya 14 ditambahkan dengan tak tahu apa nomornya, huruf N. Okey, di mana N dia ialah apa nombor? Okey, N dia ialah 4 lah kan? 4. Dia bertambah 4 sini nombor dia. Okey, sini nombor dia. Daripada 4 tu, dia akan tambah dengan 4. Kita tambahkan tu akan jadi, okey, 14 tambah 4 akan jadi, alamak, 4 akan jadi 18. Kemudian 18 tambah 4 akan jadi 22. 22 tambah 4 akan jadi 26. Okey, so nombor dia pattern gitu. Tetapi apakah nombor dia gitulah ya. Contoh dia gitu. Okey, ni pattern dia iaitu bertambah dengan 4. Nombor dia, okey. N dia tu bertambah 4. N dia bertambah dengan 4. Gitu. Okey. Kemudian soalan kata apa? Hitung nilai X. Kalau hitung nilai X bermaksud untuk iaitu 18 tambah 4 dapatlah 22. Gitu. Okey. Berapa pula nilai untuk T yang ke-9 dia kata. Untuk T yang ke-9. Jadi untuk kes ini, okey, susullah. Kita susullah sikit. Susun sikit sini. Okey, nombor tadi bermula dengan 14 ke, 14 ke, 18. Kenapa kecil sangat? 18, kemudian 22, 26, kemudian 30 yang ke-5, 34 yang ke-6, okey, 38 yang ke-7, kemudian 42 yang ke-8, kemudian 46 yang ke-9, okey, kemudian 50. Okey, so nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nombor dia. Okey, so nombor yang ke itu. 46 jawapan dia. Okey, faham eh? Okey, siap kat situ. Ataupun satu lagi tu boleh buat macam ni. So gini ya. Okey, yang pertama tu 14 lah. Sama. Okey. Yang kedua tu jadi 18. Okey. Dapat daripada 14 tambah dengan 4. Yang ini pula dia 22 sama dengan, okey, 14 tambah dengan 8. Ya, habis Cina habis. Okey, yang ini pula 26 sama dengan 14 tambah dengan 12. Okey, ni bentuk dia. Kita tengok bentuk dia. Yang pertama tu kita nak nombor 14. Kekal gitu. 14 nombor dia. Yang kedua tu mesti tambah 14.
Okey, tengok pattern dia kat sini. Pattern dia ni lah, yang ini dia tambah kosong. Kosong tak ada apa-apa. Ni 4, ni 8, ni 12. Okey, nombor yang ini ni. Apa yang kita tengok nombor ni ya. Ni, ni. Okey, yang ini boleh terhasil daripada, tengok sifir ni, 4 jadi 8, semua darab dengan 2 kan? Semua darab dengan 2 ni. Ni darab dengan 2, okey. Ini okey, so kita tengok pattern dia tu, situ lah. Alright. Okey, ni. Beza kat sini. Satu cara lah, satu cara kita buat ni. Ni cara ni awak belajar semasa awak tingkatan 4 nanti. Cara ni bukan buat janji pun soal tingkatan 4 nantilah. Tapi saya akan test, saya akan masukkan juga nanti. Sikit bukan apa, pengetahuan awak dia. Tapi ni, yang ini awak akan belajar lebih mendalam semasa awak tingkatan 4 ni. Yang ini simple, senang. Tapi yang penting yang susah sikit macam ni, dia kata pada awak ni semasa awak tingkatan 4 nanti. Tajuk bab yang keempat nanti. Okey. Yang ni awak akan belajar nanti adalah semasa tingkatan 4. Okey, yang sukan lah, yang sukan ni. Okey. Belajar semasa form 4 nanti. Okey. Masa form 2 ni hanya belajar yang simple saja. Yang mana nombornya sama saja. Contoh macam ni lah. Tadi saya tunjuk tadi, nombor ni sama dia nombor. 1, 2, 3, 4. Nombor sama. Tapi usaha tingkatan 4 ni akan belajar yang berbeza-beza. Kita tak usah sama je. Macam ni lah. 0, 4, 8, 12. Tu beza lah situ lah. Okay, tapi untuk yang ni, buat cara manual lagi ni. Buat cara manual lagi ni. Untuk pengetahuan tingkatan 2, buat manual begini sedulu. Okay, right? Okay, balik dia ni. Pattern dia makin berkurang. Nak kata tolak, macam tak mungkin. Macam. Okay, kita test juga lah, tak apa. Tak salah. Kita tengok yang ni. Okay, nombor dia 11166. Kalau tolak, kita tengok pattern ni. Tolak kalau sama, okey lah. Okay, 111 ditolak 66, bezanya 45. Okay, bila tolak kan, beza 45. Okay, kemudian nombor dia 21. Okay, 66. Okay, 66 ditolakkan dengan 21, dapat 45 juga. Jadi, that's mean, okay, kalau kita test sekali betul, okey lah. Senang lah. Begitu je lah kan. Tolak je lah. Semua tolak. Okay, so, dia nak berkurang. T8 dia tahu. Ni tak nak lah. Dia nak T8 dengan T10. Ini pun sama 7. 7, 8, 9, 10. Dia nak yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. So, 21, okay, follow je lah kan. 21 tolak 45 dapat 24. Tolak 45 dapat 69. Kini dapat tadi negatif 24. Okey, tolak lagi dapat 69 lah. Okay, dia makin negatif lah tu. Jangan risau. Okey, makin negatif nombor dia. So, tolak dapat 69. Okey, tolak lagi 45 dapat 114. Okey, 114. Baru yang ke-6. Tolak lagi 45 dapat 159. Yang ke-7 belum lagi. Tolak lagi 45. Dapat jawapan 204. Okey, ini jawapan yang pertama kita nak. Ini pertama kita nak. Okey, nombor dia adalah negatif 204 situ. Okey, seterusnya kita nak lagi nombor yang ke-10. Okey, nombor yang ke-10. Tolak 45 lagi dapat 249. Tolak lagi dengan 45 lagi dapat jawapan 294. Okay, alright. Itu cara dia. Dan yang terakhir kerja ini, nombor makin bertambah sama ada. Okay, tengok ni. Di sini kalau sekali pandang nampak macam, okay,
24 tolak 15. 9 beza dia. Betul tak? Okey, senang. 15 tambah 9 dapat 24. Okey, betul. Tambah 9, 43. Okey, betul. Okey, tambah 9, 42. Okey, betul. 51. Okey, tambah 9. Betul. Okey, itu baru 5 nombor. Yang keenam tambah 9 lagi dapat 60. Settle lah. 60 sini. Settle. Okey, itu baru yang keenam. Yang ketujuh tambah 9. Yang ke-8 tambah 9. Yang ke-9 tambah 9. Dapat 87. Macam dapat, buatlah kat atas tu. Contohnya. Okay, alright. Okay, so selesai topik ni. Inilah dia yang awak kena belajar semasa tingkatan 2. Tajuknya adalah pola dan jujukan. Okay, SPM hari tu, kertas 2, ada masuk soalan ni. Ni contoh soalan SPM lah. SPM sebenar ni. Ni soalan SPM sebenar 2001. Ni masuk soalan dia. Ni soalan SPM kita. Ni soalan dia. Okay, Raja menunjukkan 5 kepingkat berlabel satu jujukan. Apakah nilai J ni? Apa nilai K ni? Okay, tengok bentuk dia. Tengok pada bentuk dia, kita nampak macam mana? Kita nampak macam mana? Contoh dia. Ni soalan SPM sebenar tau. Markah 3 ni. Okay. SPM sebenar kita, okay, contoh sikit. Ni SPM kita tahun 2023. Okay, alright. Ni soalan SPM 2021. Okay, markahnya 3. Maksudnya, topik form 2 pun boleh masuk dalam SPM. Alright. Okay, jadi awak kena pandai lah. Tengok bentuk dia. Okay. Sekali tengok dia bentuk, nampak macam ni. Kita buat ke? Nampak dia 1/3, 5/3. Dia nampak macam patternnya, di bawah tu ada nombor per 3. Itu buat macam tu. Susun sikit. Okay, dia ada 1/3. Kemudian dia ada kotak kosong-kosong lagi. Okay, jadi 5 kotak. Sudah pertama. Okay. Tak tahu berapa sini. Ini 5/3. Yang ni pula 3. 3 saja. Maksudnya, kalau 3 sahaja, kalau ni gini, okay. Kalau ini 1/3, sifatnya ada ni lah. Adalah 2/3. Okay, 2/3, 3/3 dan sebagainya kan. Alright. Contoh soalan dia ke tu. Okay, kalau bawah 3, kalau sini 3, bermaksud 3 kali 3. Okay, dapat 3 sini. Supaya 3 dengan 3 dapat 9. 9 bagi 3 dapat 3 balik. Okay, maksudnya sini 9. Sini 9. Sini 5. Sini 1. Agak kat tengah-tengah berapa? Mestilah 3/3. Supaya pattern ya. Pattern. Atas 1, 3, 5. Ni 7/3. Nampak pattern? 1, 3, 5, 7, 9. Bawah semua per 3. Jadi, ini merujuk kepada J. Ini merujuk kepada K. Itu jawapan dia. J, okay, jadi kat sini jawapannya, J-nya adalah 3/3 ataupun 1. Okay, jawapan dia. J dia adalah, sorry. Okay, J dia ialah, okay, untuk soalan ni, J dia ialah 1. Iaitu 3/3. Jangan tulis 3/3, salah. Jawapan terus. J ialah 1. Dan K pula ialah 7/3. Sini tulis 5/3, maka sini tulis 7/3. K dia 7/3. Siap, dapat 2 markah free ya. 7/3. Apakah pattern dia? Apakah pattern dia? Pattern dia ialah bertambah berapa? 2/3. Pattern dia ialah bertambah, macam dia pattern dia. Okey, bertambah 2/3. Okey, tambah 2/3. Nak sama lagi belakang? Tak boleh, tak ada salah. Okey je. Bertambah 2/3 daripada dari nombor sebelumnya. Boleh juga, tak ada hal. Yang penting nampak 2/3 tu, okey.
Ini jawapannya. Dapatlah 3 markah, free saja dapat SPM kita. Okay, alright. So soalan SPM kita tidak sentiasa susah. Ada yang senang. Okay, alright. Okay, settle. Jadi inilah dia kita akan belajar untuk hari ni. Okay, untuk next week, untuk hari Ahad ni, berjumpa lagi untuk yang ni lah. Latihan pengukuhan. Boleh buat dahulu, tak ada masalah. Yang penting jawapan kita betul. Alright. So kita berhenti kat sini dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.